Apa yang dikatakan oleh Syahril dalam rancangan Keluar Sekejap tidak banyak bezanya dengan apa yang dikatakan oleh penganalisis politik dan saya sendiri. Pembangkang hari ini hambar, masih bermain isu 3R seolah-olah tiada isu. Syahril malah menegur Hadi Awang, kononnya jika Pakatan Harapan menang, nasib kita akan menjadi seperti Singapura. Sedangkan orang Melayu di sana, menurut Syahril tidaklah merempat pun. Saya berpandangan itu hanya naratif jahat. Sedangkan hingga kiamat sekalipun, DAP, MCA dan gerakan bergabung sekalipun tidak akan boleh mengetuai kerajaan. Baik, saya ingin membicarakan mengenai agenda memperbodohkan rakyat bukan sekadar dengan isu 3R, tetapi isu ketidakadilan yang dibawa oleh PAS sendiri. Agamawan kata PAS adalah khawarij moden. Ada yang berkata PAS lahirnya ulama suk yang pernah disabdakan oleh Nabi dalam hadis baginda. Analisis saya, PAS bukan sahaja bersifat demikian, tetapi lebih dari itu mereka telah memecah belahkan keharmonian perpaduan kaum di negara ini. PAS lakukan semua boleh, orang lain tidak boleh. Saya senaraikan antara kejahilan memperbodohkan masyarakat Melayu di negara ini yang tidak disedari oleh orang Melayu. Saya beri beberapa contoh betapa hipokritnya PAS. URA, iaitu Akta Pembaharuan Semula Bandar, sudah bermula pada tahun 2021 ketika Perikatan Nasional PN menerajui negara selama 30 bulan. Kenapa ketika zaman itu hadis senyap atau menyokong? Kenapa sekarang melahirkan naratif kononnya Melayu akan terpinggir? Sedangkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan tegas memberitahu, saya nak beritahu mereka, jangan cabar kita kalau kita nak bela nasib orang miskin majoriti Melayu dan sebahagian kecil orang India dan Cina. Fakta kes projek ini telah bermula tahun 2015, kemudian diteruskan zaman Mahathir, Muhyiddin dan Ismail Sabri. Pengambilan tanah telah siap semuanya pada tahun 2023. Jika Kerajaan Perikatan Nasional ingin buat bantahan pengambilan tanah ini, sepatutnya waktu mereka jadi kerajaan, mereka menggunakan Akta Pengambilan Tanah 1960 pada 21 Jun 2021. Kedua, saya beri contoh isu tempoh 2 penggal untuk Perdana Menteri. Kita ambil contoh, fatwa Hadi Awang, cadangan hadkan tempoh Perdana Menteri adalah membelakangi ketetapan Allah. Ketika PH 1.0, Mahathir, Muhyiddin, Azmin Ali turut bersama DAP menghasilkan manifesto PH, PRU 14, dah disebut, untuk hadkan tempoh Perdana Menteri kepada 2 penggal. Hadi senyap. Semasa kerajaan Muhyiddin dan Ismail Sabri nyatakan hasrat pindah perlembagaan hadkan tempoh jawatan Perdana Menteri, Hadi juga senyap. Hanya kerana usul itu diulangi semula oleh DAP terus keluar hukum, itu membelakangi ketetapan Allah. Kenapa hukum berbeza dan sanggup menggunakan nama Allah untuk menghalalkan cara? Terbaru, kecoh mengenai Ustazah selebriti Asma Harun. Ustazah Asma Harun pernah berkempen kepada orang Melayu untuk memboikot perniagaan McDonald. Apa katanya? Nekat boikot semaksima dan selama yang boleh. Yakin usaha ini pasti beri impak kepada kekuatan utama mereka. Saudara kita, korban nyawa tiap saat di sana, berdarah, makin parah, kita hanya perlu korban rasa. Bila ribuan orang Melayu hilang pekerjaan, Ustazah ini boleh menerima tawaran yang melibatkan produk McDonald. Ustazah ini boleh menerima ribuan job yang melibatkan produk yang diminta untuk diboikot. Banyak sangat kes penipuan yang ingin saya sampaikan. Ia sebahagian kecil, bagaimana bangsa Melayu ini diperkotak-katikkan, sedangkan mereka yang di atas hidup dalam kemewahan. Terdapat ramai orang Melayu beragama, berdasar intuisi dan gerak hati. Mereka beragama berdasarkan apa yang dirasai dan tidak berdasarkan ilmu. Disebabkan itu, mereka ini mudah diperdayakan oleh agamawan. Sebab itu, dalam beragama, umat Islam juga perlu berhati-hati dengan siapa ilmu diambil dan apa yang diamalkan. Sebaik-baiknya, jangan mencari ilmu dengan agamawan politik. Agamawan politik walaupun berilmu, tetapi ramai yang jahat dengan ilmu mereka. Ramai yang tidak pernah memondok, tetapi membuka pondok dan menjadi tok guru. Ramai yang tidak mengaji dan mendalami agama yang baik, tetapi menjadi ustaz dan ustazah serta pendakwah. Ramai berpenampilan seperti agamawan dianggap sebagai ulama oleh masyarakat, sedangkan ilmunya tidak seberapa. Akibatnya, masyarakat Islam mudah tertipu.
Ingat quote ini, don't let anyone use you like a tool, know your worth.